Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 30 Disember 2003, negara telah digemparkan dengan satu tragedi menyayat hati yang berlaku di flat Cempaka, Bandar Baru Kelang, Selangor, di mana dua mangsa pembunuhan dijumpai di sebuah rumah di flat tersebut. Penduduk di flat tersebut sangat terkejut dengan kejadian itu, satu kejadian yang belum pernah mereka alami sebelum ini. Salah seorang mangsa hanya berusia 2 tahun adalah anak kepada Setiausaha Bahagian UMNO Kelang ketika itu, Shohimi Syafiee, iaitu Muhammad Nurosama Shohimi berusia 2 tahun setengah, dan seorang lagi mangsa adalah pengasuhnya Siti Rohana Baharom berusia 34 tahun. Mereka berdua dibunuh oleh suspek Muhammad Nahar berusia 39 tahun, seorang bekas konstebel polis yang pernah bertugas di Balai Polis Kampung Baru, Manjung, Perak dan pernah berkhidmat di Ibu Pejabat Daerah Lumut, Perak sebelum dipecat kerana masalah penggunaan dadah. Suspek mengenali Siti Rohana menerusi teman wanitanya Normah Jantan, seorang pelayan kelab malam dan merupakan sepupu kepada mangsa. Siti Rohana dan suaminya juga memelihara anak Normah, Siti Aisyah, yang sejak dia dilahirkan, dia tidak pernah mengetahui siapa ibu kandungnya. Siti Rohana dan Normah merahsiakan perkara itu, namun ianya terbongkar selepas berlakunya tragedi ini. Lalu apa sebenarnya berlaku pada hari itu? Pada hari kejadian, suspek ke rumah mangsa kerana ingin mendapatkan duit. Perkara ini disahkan oleh Siti Aisyah sendiri yang menjadi saksi kejadian. Berdasarkan keterangan Siti Aisyah, dia yang semasa itu berumur 9 tahun melihat tertuduh bertengkar dengan Siti Rohana kerana mangsa enggan memberikan wang yang diminta. Siti Aisyah yang ketakutan bersembunyi sambil mengintai apa yang sedang berlaku, dan di depan matanya dia melihat suspek menikam mangsa sebelum melarikan diri. Setelah suspek lari, dia keluar dari rumah dan menjerit meminta tolong sebelum jiran mereka datang dan menelefon talian kecemasan. Pihak polis tiba tidak lama kemudian melihat dua jasad terbaring kaku. Yang menyayat hati adalah semasa mayatnya ditemui, Siti Rohana masih menggenggam wang RM21 di tangannya. Hasil siasatan polis bersama Siti Aisyah, mereka telah mengenal pasti suspek yang bertanggungjawab dalam kejadian tersebut. Pihak polis juga menjumpai pisau yang dibuang oleh suspek di tingkat bawah flat. Gerakan mencari suspek dilakukan oleh pihak polis yang pada mulanya tidak berjaya menemui suspek yang melarikan diri, walaupun gerakan mencarinya dilakukan secara besar-besaran. Suspek hanya ditangkap 6 tahun kemudian semasa ditahan di sebuah sekatan jalan raya kerana cukai jalan keretanya tamat tempoh. Ketika itulah polis mendapati dia dikehendaki dalam sebuah kes jenayah. Suspek didakwa untuk kali pertama di Mahkamah Magistrate Kelang pada 20 Oktober 2009. Hasil siasatan pihak polis bersama saksi kejadian, iaitu kekasih suspek Normah yang berada di dalam kereta, menceritakan apa yang dilihatnya pada hari itu. Pada hari kejadian, kira-kira jam 1 tengah hari, Normah mengatakan dia dan teman lelakinya pergi ke flat tersebut untuk menemani suspek berjumpa dengan rakannya yang tinggal di situ. Apabila sampai di flat itu, suspek telah naik ke atas, tetapi tidak lama kemudian dia turun semula ke kereta. Sebelum suspek naik semula ke flat untuk kali kedua, dia telah mengarahkan Normah untuk menghidupkan enjin kereta, dan Normah sempat melihat suspek mengambil pisau dari tempat letak barang di dalam kereta serta naik semula ke flat. Namun dia tidak memikirkan sesuatu yang buruk, dan tidak lama kemudian suspek turun dan masuk ke kereta dalam keadaan tergesa-gesa. Pada waktu itu Normah ternampak kesan darah pada bahagian kanan baju putih suspek dan bertanyakan hal itu. Suspek menjawab bahawa tangannya terluka ketika cuba meleraikan rakannya yang bergaduh kerana hutang. Normah hanya terdiam mendengar jawapan suspek, dan selepas itu suspek terus memecut laju keretanya meninggalkan kawasan flat berkenaan.
Pada 5 Oktober 2010, setelah 7 tahun menunggu, bekas Setiausaha UMNO bahagian Kelang, Shohimi Shafiee, akhirnya melepaskan geram ke atas suspek yang didakwa membunuh anaknya dengan menumbuk dada lelaki tersebut. Kejadian berlaku semasa Muhammad Nahar Abu Bakar dibawa keluar dari Mahkamah Tinggi Shah Alam, di mana dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati atas kesalahan membunuh anak Shohimi dan juga pengasuh kanak-kanak itu. Shohimi yang sedang ditemu ramah oleh media tiba-tiba menumbuk dada Muhammad Nahar yang bergari di belakang dan dikawal oleh 2 anggota polis mahkamah untuk dibawa turun ke lokap. Ketika itu suspek hanya menundukkan kepalanya. Terdahulu, Hakim Muhammad Yazid Mustafa menyabitkan Muhammad Nahar bersalah atas tuduhan membunuh Muhammad Nurosama Shohimi dan Siti Rohana Baharum pada pukul 1 petang 30 Disember 2003. Kesalahan itu didakwa dilakukan di rumah Siti Rohana di flat Cempaka, Bandar Baru Kelang. Pada penghakimannya, Muhammad Yazid menolak pembelaan tertuduh yang mendakwa tidak pernah naik ke rumah itu. Sebaliknya pergi ke tempat kejadian bagi berjumpa rakannya. Beliau berpuas hati dengan keterangan teman wanita suspek bahawa suspek adalah orang yang masuk ke dalam flat dan turun kembali ke kereta dan kemudian naik semula ke flat itu buat kali kedua. Beliau juga berpuas hati dengan keterangan anak perempuan Normah yang dijaga oleh Siti Rohana, Siti Aisyah, yang melihat tertuduh menikam mangsa dan melarikan diri. Justeru itu, beliau memutuskan bahawa tertuduh gagal menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap pertuduhan. Perbicaraan melibatkan 17 saksi pendakwaan dan tertuduh tidak mengemukakan saksi lain semasa membela diri. Muhammad Nahar yang diwakili Peguam Amir Khusyari Muhammad Tanusi tidak menunjukkan sebarang reaksi semasa hukuman dijatuhkan, berbeza dengan keluarga mangsa yang dilihat berpelukan sesama sendiri. Semasa ditemui, Shohimi yang pada waktu itu merupakan pegawai khas hal ehwal agama kepada pengerusi Nazar Group meluahkan rasa syukur kerana penantian mereka sekeluarga telah berakhir. Beliau reda dan bersyukur hukuman yang dijatuhkan adalah betul dan amat berpuas hati dengan penjenayah yang mengambil 2 nyawa termasuk anaknya yang masih kecil dihukum. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada polis yang berjaya menangkap penjenayah walaupun selepas 6 tahun. Shohimi ketika itu juga gagal menahan kesedihan dan terus menangis. Turut hadir ialah isterinya Hamidah Harun yang turut mengesat air matanya. Pasangan itu mempunyai 4 orang anak yang mana mangsa merupakan anak ketiga dan bongsu ketika kejadian. Turut berada di mahkamah ialah abang sulung kepada Siti Rohana, Abdul Wahab Shafiee, yang memberitahu mangsa adalah anak keempat daripada 10 beradik dan bersyukur penjenayah itu akan dihukum gantung. Pada 2 November 2015, Mahkamah Persekutuan Putrajaya mengekalkan sabitan kesalahan dan hukuman mati suspek kerana membunuh mangsa yang berusia 2 tahun dan pengasuhnya hampir 12 tahun lepas. Panel 5 hakim diketuai Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Ahmad Ma'ruf dalam keputusan sebulat suaranya memutuskan bahawa berdasarkan keterangan, Mahkamah mendapati bahawa sabitan kesalahan Muhammad Nahar Abu Bakar adalah selamat. Mahkamah itu menolak rayuan Muhammad Nahar terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 5 Oktober 2010 yang mendapatinya bersalah kerana membunuh kedua-dua mangsa. Tan Sri Ahmad berkata, rayuan ini tidak mempunyai merit. Berdasarkan keterangan yang diberi, Mahkamah Tinggi membuat keputusan tepat apabila mendapati tertuduh bersalah terhadap tuduhan membunuh. Muhammad Nahar mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Persekutuan setelah cubaannya untuk mengetepikan sabitan kesalahan dan hukuman mati terhadapnya ditolak Mahkamah Rayuan pada 3 Januari 2013. Muhammad Nahar diwakili Peguam Datuk Naran Singh, manakala Timbalan Pendahulu Raya K. Mangai mewakili pihak pendakwaan. Syukur perbuatan kejam suspek mendapat hukuman yang sewajarnya. Entah di mana letaknya kewarasan akal fikiran ketika dia melakukan perbuatan terkutuk itu. Mangsa yang ketika itu belum mengerti apa-apa telah direntap kehidupannya dengan kejam. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kedua-dua mangsa. Sekian.